Dalam video kali ini kita nak buat analisis pencapaian tim-tim dalam EPL. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ini kita nak buat analisis pencapaian tim dalam EPL untuk part 2 pula. Kalau siapa-siapa tak tengok part 1 lagi, boleh tengok dekat video sebelum ni. Kita dah cover tim daripada nombor 20 sampai nombor 16. Dan dalam video kali ini kita nak cover tim nombor 15 sampai nombor 11. Tapi sebelum tu, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Kita sedang menuju ke 100,000 subscriber insyaAllah. Dan jangan lupa juga subscribe Pala Bola News. Link semua ada dekat bawah. So tak mau cakap banyak, kita nak mulakan dengan tim nombor 15 dulu. Dekat tim nombor 15 kita ada pasukan Bournemouth. Penilaian performa untuk mereka pada musim ni aku letakkan 7/10. Dan penilaian prestasi mereka pada musim ni berbanding pada musim lepas adalah 9/10. Sama juga mereka ni adalah pendatang baru dalam EPL pada musim ni. Walaupun mereka pernah main dekat EPL, tapi tak ada siapa expect pun mereka ni akan kekal dalam EPL selepas permulaan yang sangat buruk pada musim ni. Dah lah mereka ni pendatang baru. Lepas tu EPL memang kuajak bagi jadual susah untuk mereka. Mereka kena lawan dengan MC, kena lawan dengan Arsenal, kena lawan dengan Liverpool 3 game berturut-turut. Dan kekalahan paling besar mereka pada musim ni adalah 9-0 kepada Liverpool. Bahkan Scott Parker iaitu jurulatih mereka yang tu kena pecat. Tapi secara tiba-tiba mereka ni berjaya bangkitkan balik prestasi mereka untuk mereka ni kekal dalam EPL. Bukan saja dapat kekal dalam EPL, mereka ni siap berjaya finish dekat nombor 15 lagi. Dan punca kenaikan performa mereka pada musim ni aku letak Gary O'Neill lah, iaitu jurulatih mereka, antara best coach juga dalam EPL pada musim ni. Aku rasa best moment untuk pasukan Bournemouth pada musim ni adalah mereka menang dengan Liverpool 1-0 dekat home. Sebab aku rasa lepas mereka kena belasah sampai 9-0 dekat away, bila mereka dapat balas balik dengan kemenangan dekat home mereka tu, aku rasa tu antara best moment untuk mereka lah. Dan kita tambah lagi worst moment untuk mereka mestilah mereka kalah 9-0 dengan Liverpool. Dan best player untuk pasukan Bournemouth pada musim ni aku rasa adalah Philip Billing lah. Dia memang key player untuk pasukan Bournemouth tau. Lagi-lagi kalau dalam big game, kalau lawan dengan pasukan macam Arsenal ke, lawan dengan pasukan macam Liverpool ke, Philip Billing ni memang sangat-sangat penting untuk pasukan Bournemouth. Sebab dia ni ada size, dia boleh hold bola, lepas tu dia boleh carry bola ke atas, dan juga dia boleh finish bola tu. Worst player aku rasa aku letak Jadon Anthony lah kot. Bukan Anthony MU, Anthony MU kita tunggu 4-4 nanti. Jadon Anthony musim lepas adalah key player untuk pasukan Bournemouth tau. Tapi musim ni dia start 11 kali je. Dan dia ni banyak main sebagai pemain pengganti. Yalah musim lepas dia pemain dekat Championship boleh lah main perform. Lah ni musim ni main dekat EPL nampak dia ni struggle sikit. Dan best transfer aku rasa aku letak Neto lah, goalkeeper mereka, iaitu free transfer je mereka dapat. Tapi dia berjaya menjadi tembok kukuh untuk pasukan Bournemouth. Buang masa dia tu jangan sembang lah. Memang member suka buang masa. Walaupun dia ni bukan seorang goalkeeper yang bagus dengan kaki, tapi dia ni adalah goalkeeper yang sangat bagus daripada segi shot stopping. Dan salah satu best transfer juga aku rasa Dangu Ouattara aku main waktu Januari, tapi cepat-cepat suit dalam pasukan. Dan salah satu momen Ouattara yang kita kena ingat pada musim ni adalah gol last minute dia waktu dia lawan dengan Spurs. Dalam lawan dekat away, lawan dekat tempat Spurs, lepas tu mereka ni dapat menang dengan dramatik. Worst transfer aku rasa tak ada aku, sebab semua pemain mereka beli ni menjadi. Dan aku rasa upgrade yang patut pasukan Bournemouth buat pada musim depan adalah mereka ni kena dapatkan striker baru. Sebab Solanke tak cukup tajam untuk jadi striker mereka. Memanglah dia ni ada size, tapi aku rasa dia ni tak cukup tajam untuk jadi striker pasukan Bournemouth. Musim ni daripada 33 penampilan, bukanlah nak kata penampilan dia buruk sangat. Dia skor 6 gol, dia buat 7 assist. Tapi aku rasa Bournemouth kalau mereka dapat striker yang lagi tajam, aku rasa mereka dapat meningkatkan performa mereka pada musim depan. Sebab aku rasa musim depan adalah musim cabaran untuk pasukan Bournemouth. Sebab kalau hampa nak tahu, selalunya pasukan pendatang daripada Championship, mereka ni akan ada sindrom musim kedua. Selalunya tim-tim daripada Championship musim pertama mereka perform gila, tapi musim kedua tiba-tiba mereka hilang. Dan kita tak mahu pasukan Bournemouth jadi macam tu lah next season. Dan kita ke pasukan nombor 14 pula, iaitu pasukan West Ham United. Walaupun musim ni mereka dapat jadi juara Conference League kan, tapi aku rasa mereka ni tak alright lah musim ni dalam EPL. So prestasi mereka pada musim ni aku letak 3/10 je. Dan prestasi mereka berdasarkan musim lepas aku letak 1/10. Sebab apa? Sebab hang ingat balik, hang tengok balik prediction. Aku punya prediction dalam EPL nanti aku akan react balik kot. Aku letak West Ham tau dalam pencabar top 4. Sebab musim lepas mereka memang cukup-cukup super. West Ham musim lepas boleh kata lebih kurang macam Brighton musim ni lah, giant killer.
Tapi musim ni disebabkan mereka ni terlalu tumpu dekat Europe, lelah kali mereka ni hampir tersingkir daripada EPL. Punca kejatuhan mereka pada musim ni, aku tertarik dengan kata-kata Antonio. Antonio bagi tahu tau, dia kata Moyes ni tukar cara training dan tukar cara mereka main semata-mata nak upgradekan level mereka kepada level yang lagi bagus. Tapi lelah kali jadi lagi teruk. Tapi okey lah, nasib baik mereka menang Conference League, berbalik juga pengorbanan mereka dalam EPL. Tapi korang next season mereka tumpu balik lah dalam EPL sebab teruk sangat performa mereka musim ni. Best moment untuk pasukan West Ham pada musim ni bukan dalam EPL lah, tapi best moment untuk mereka aku rasa adalah juara Conference League pada musim ni. Dan worst moment aku rasa mereka ni kena belasah dengan Newcastle 5-1 kot. Dan best player tak lain tak bukan adalah Declan Rice lah. Dia ni adalah tembok kukuh untuk pasukan West Ham, dan aku rasa West Ham akan kehilangan besar lah kalau mereka jual Declan Rice. Dan memang mereka ni confirm mereka ni akan jual Declan Rice pada musim ni. Dan pemain yang mengecewakan adalah Jarrod Bowen. Dia ni tak ada lah teruk sangat, tapi ramai yang frust dengan dia sebab ramai letak dia dekat FPL tau. Kalau pemain FPL hampa tahu lah betapa frustnya kalau hampa letak Bowen ni dekat tim hampa. Sebab musim lepas memang betul-betul perform tau. Musim ni dia dah kembali ke suam-suam kuku dia. Best transfer aku letak transfer termahal pasukan West Ham pada musim ni iaitu Lucas Paqueta. Main dengan harga mahal tau, iaitu 42 juta euro. Tapi dia buktikan yang dia ni terlalu bagus untuk pasukan West Ham United. Dan aku rasa Lucas Paqueta ni adalah pemain yang terlalu bagus untuk main dekat pasukan West Ham. Sebab cara dia main, skill yang dia ada, technical ability yang dia ada, memang tak layak untuk main dekat tim mid. Dia ni kena main dekat tim top. Dan worst transfer aku rasa adalah transfer Maxwell Cornet, iaitu datang daripada pasukan beli dengan nilai 20 juta euro, tapi struggle nak masuk first E. Dan antara worst transfer lain juga adalah Gianluca Scamacca lah, antara transfer termahal pasukan West Ham tapi struggle pada musim ni. Upgrade yang patut West Ham buat aku rasa adalah mereka ni kena cepat-cepat jual Declan Rice. Jangan duk tangguh-tangguh. Sebab apa? Sebab lagi lambat hampa nak jual Declan Rice, lagi lambat hampa nak cari pengganti dia. Sebab mereka dah confirm dah nak jual, tapi mereka buat tangguh-tangguh pula kan. Sebab lah ni ada dua kelab EPL yang betul-betul kuat dikaitkan dengan dia, iaitu pasukan Arsenal dan juga pasukan Man City. Aku tak tahulah City ni nak beli berapa banyak CDM lagi kan. Mereka ni dah ada Calvin Phillips, dah ada Rodri. Lepas tu dengar cerita nak beli balik Romeo Lavia. Lepas tu kalau nak ambil Declan Rice, aku tak tahulah mereka nak buat tim sampai tim C kot. So dah tak mau cakap banyak, kita masuk tim nombor 13 pula, iaitu pasukan Wolves. Penilaian prestasi pada musim ni aku letak 3/10, walaupun mereka ni berjaya finish dekat nombor 14. Tapi mereka ni adalah tim yang paling sikit skor gol pada musim ni, iaitu 31 gol je. Bayanglah main sampai 38 game tapi just skor 31 gol je. Haaland lagi skor banyak daripada mereka tau. Dan penilaian prestasi berdasarkan musim lepas aku letak 4/10 lah, sebab musim lepas mereka sangat-sangat bagus. Tapi punca kenaikan prestasi pasukan Wolves dekat-dekat hujung musim, walaupun awal musim mereka ni adalah antara kandidat terbesar nak tersingkir, tapi dekat-dekat hujung musim mereka ni berjaya kembalikan performa mereka, dan aku rasa punca utama dia adalah kedatangan Julian Lopetegui. Dan best moment untuk pasukan Wolves pada musim ni aku rasa adalah pelantikan Lopetegui lah. Kalau dia tak main, aku rasa Wolves adalah pasukan yang akan tersingkir musim ni. Best player aku rasa pemain yang baru pindah ke Al Hilal lah, tak silap aku dah confirm dah dia pindah, iaitu Ruben Neves. Key player untuk pasukan Wolves pada musim ni, dialah perancang, dialah pemain bertahan. Spesialis dia kalau tengok pada musim ni adalah long ball. Bukan musim ni je lah, memang spesialis dia adalah antara pemain yang terbaik daripada segi long ball pada musim ni dalam EPL. Pemain mengecewakan aku rasa adalah Diego Costa, striker pasukan Wolves pada musim ni. Dia skor 1 gol je walaupun main sebagai free transfer. Tapi disebabkan nama dia Diego Costa, mestilah expectation pasukan Wolves tinggi dekat dia. Dan best transfer untuk pasukan Wolves pada musim ni aku rasa adalah Matheus Nunes, bukan Darwin Nunes. Walaupun dia adalah transfer termahal untuk pasukan Wolves, tapi aku rasa future dia akan bagi untung dekat pasukan Wolves. Musim ni dia just score 1 gol 1 assist je, tapi penampilan dia selain gol dan juga assist aku rasa bagus lah. Dia ni boleh carry bola daripada bawah ke atas, boleh dribble, lepas tu boleh main dekat banyak posisi pula. Aku rasa dia ni mungkin akan menjadi the next big team untuk pasukan Wolves, dan kemungkinan besar nanti Wolves akan jual dia. Worst transfer aku letak Gonzalo Guedes. Musim lepas adalah musim terbaik dia dekat La Liga, iaitu skor 11 gol dalam La Liga bersama pasukan Valencia. Dan lepas tu transfer ke pasukan Wolves, bukan dengan harga yang murah tau, 32.6 juta euro. Tapi main sampai setengah musim je, tiba-tiba kena loan balik keluar. Mereka loankan dia ke pasukan Benfica. Upgrade yang pasukan Wolves patut buat adalah mereka ni kena cari pengganti Ruben Neves. Aku rasa mereka ni akan kehilangan besar dekat bahagian tengah nanti. Dan satu lagi, mereka kena dapatkan striker betul-betul tajam untuk selesaikan masalah finishing mereka. Dan mereka kenalah buang deadwood mereka. Contoh macam Raul Jimenez, dia lepas berantuk kepala dengan David Luiz tu, memang kita dah tak kenal dah performa dia macam sebelum tu.
Dan next pasukan nombor 12 tak lain tak bukan adalah The Lord Paduka Chelsea. Prestasi aku bagi depa pada musim ni adalah 2/10. Musim ni adalah worst season untuk Chelsea. Tak silap aku lah, sejak zaman moden ni aku rasa ni adalah musim terburuk depa lah. Dan prestasi berdasarkan musim lepas aku letak 0/10. Musim lepas depa lawan title tau. Depa challenge title dengan Liverpool dan juga MC tau. Walaupun lalah kali depa ketinggalan jauh, tapi depa ni second dekat tempat nombor 3. Tapi musim ni kita sampai tak kenal dah Chelsea yang sebelum ni. Dan punca kejatuhan utama depa aku letak Tok Boy Liah. Siapa lagi kan, dia ni main dekat Chelsea. Tapi itulah kan, aku rasa kesian juga dekat dia ni. Dia spend duit tengok Glazer dekat MU tu. Depa tak spend duit, depa kena maki. Tu boleh tahan kira lah kan. Sebab depa tak spend duit, depa guna duit kelab pula, depa kena maki. Tok Boy Lee ni hang bayanglah, dia spend duit sampai 600 juta, lepas tu kena maki dengan fans sendiri. Hang bayanglah hang macam mak ayah, hang bagi dekat anak hang RM10, tiba-tiba anak hang maki hang. Hang bagi anak hang RM100, anak hang maki juga sebab tak cukup. Tapi dekat Chelsea ni kes dia bukan sebab tak cukup bagi duit. Dia senang cerita, kalau hang kaya hang tak ada otak, macam ni lah jadi dah. Ada duit banyak pun tak guna kalau hang tak ada otak tau. Hang spend macam-macam dekat player yang tak patut. Bukanlah nak kata pemain Chelsea beli ni pemain tak world class. Contoh dia beli Enzo Fernandez, menang World Cup dengan Argentina. Kukurea musim lepas antara best fullback dekat EPL. Sterling EPL winner bersama pasukan MC. Mikhailo Mudryk best season dia dekat Shakhtar Donetsk. First season perform, lepas tu turun 100 juta. Dan kalau hang tengok signing Chelsea ni, aku rasa signing yang mereka dapat ni, pemain-pemain mereka dapat sangat berkualiti. Contoh macam Madueke, macam Khalido Koulibaly. Tapi pasal apa mereka ni tak perform musim ni? Salah satu sebab dia adalah mereka ni beli disebabkan bukanlah coach tu nak pakai, tapi disebabkan pemilik dia syok sendiri. Best moment untuk pasukan Chelsea musim ni aku tak ingat lah. Kemungkinan dia adalah world class performance lawan Bournemouth lah kot. Tak pun mereka ni berjaya singkirkan pasukan Dortmund daripada UCL. Hak tu lah kot. Dan worst moment untuk pasukan Chelsea musim ni adalah pemilikan Tok Boy Lee. Dan best player untuk pasukan Chelsea musim ni aku rasa aku letak Thiago Silva lah. Dia ni boleh kata permata dalam banyak-banyak taik. Walaupun dah tua tetap perform untuk pasukan Chelsea. Dan worst player untuk pasukan Chelsea aku letak Aubameyang lah. Dia pergi ke Barca secara percuma daripada pasukan Arsenal. Pandai Barca buat duit, jual dekat pasukan Chelsea dengan nilai 12 juta. Lepas tu musim ni siap total gagal lagi. Siap buat video sebelum lawan dengan Arsenal tu, memang confident tu. Lalah kali musim ni memang flop untuk dia. Yang aku pelik tu dekat Barca, dia main dengan bagus tau. Main dekat Chelsea teruk pula. Yang sayang dia tu, dia ni tak sempat main pun ada tukar. Tapi nak abadkan hang, dia ni fail pun dia menang Liga tau. Sebab musim ni dia adalah antara player yang didaftarkan dalam La Liga untuk Barca. So dia ni kira menang Liga lah juga dengan Barca. Dan best transfer aku letak Benoit Badiashile. Walaupun baru main waktu Januari je, dia macam dah suit dengan cepat dah dengan taktikal pasukan Chelsea dan juga ada kesepahaman tinggi dengan Thiago Silva. Dan aku rasa pembelian dia ni adalah satu pembelian berbaloi untuk pasukan Chelsea. Just 38 juta euro sahaja dan masih lagi muda. Worst transfer aku letak Mikhailo Mudryk lah. Hari tu dalam antara worst transfer dalam EPL aku letak Kukurea. Tapi aku rasa aku letak Mikhailo Mudryk. Sampailah ni belum lagi tunjuk nilai yang dibayar oleh Chelsea tu berbaloi. Walaupun terlalu awal untuk kita katakan Mikhailo Mudryk ni gagal dekat pasukan Chelsea, tapi setakatlah dia ni masih lagi belum menunjukkan nilai dia. Tapi aku harap sangat Pochettino dapat gilak bakat dia pada musim depan. Sebab di Zerbi dulu dekat Shakhtar Donetsk dah jaga dia dengan betul-betul baik. Main dekat Chelsea teruk pula. Tapi kalau hang tengok dia main dekat Chelsea kan, dia ni ada speed tau. Cuma lah ni dia tak ada confident je. Dan aku rasa coach baru pasukan Chelsea, Mauricio Pochettino, adalah spesialis untuk menaikkan player-player muda macam ni. Dan kita tengoklah adakah dia ni akan terus gagal ataupun akan menjadi world class player ada Pochettino. Upgrade yang Chelsea perlu buat pada musim ni, aku rasa mereka ni kena belajar lah daripada kesilapan. Tapi itulah, Tarau nak suruh belajar daripada kesilapan tu, mereka dah nak sign Nicholas Jackson 35 juta pula tu. Harap-harap jadilah tu. Mereka ni kenalah belajar daripada kesilapan. Beli player bukan beli sonok-sonok. Beli ni sebagai keperluan coach. Sebab coach lah yang nak atur tim tu. Walaupun duit ni duit pemilik, tapi bukan pemilik yang nak atur tim. Dia bukan main macam key remote, hang ada duit hang beli, hang yang atur tim. Ni bola sepak sebenar, hang yang beli, coach hang yang atur. So baiklah beli player yang coach tu nak berbanding beli player yang hang sendiri nak. So kita ke tim nombor 11 iaitu tim atas Chelsea, iaitu pasukan Crystal Palace. Crystal Palace musim ni hampir-hampir tersingkir tau. Tapi mereka ni mengalami kejatuhan prestasi sampai mereka ni nak terjatuh dalam kelompok penyingkiran tau. Semua disebabkan projek gagal Patrick Vieira lah pada musim ni. Tapi penilaian prestasi pada musim ni aku letak 5/10 untuk pasukan Crystal Palace. Dan penilaian prestasi musim ni berdasarkan musim lepas aku letak 6/10. Dan punca kenaikan prestasi mereka dekat hujung musim tak lain tak bukanlah
kedatangan Roy Hodgson dekat pasukan mereka. Dan best moment untuk pasukan Crystal Palace, aku rasa aku letak pelantikan Roy Hodgson. Sebab aku rasa kalau mereka ni stay dengan Patrick Vieira, mungkinlah mereka ni akan kekal dalam EPL, tapi mereka ni akan fight relegation battle sampai ke hujung musim. Tapi dengan kedatangan Roy Hodgson berjaya selamatkan pasukan Crystal Palace dan letakkan pasukan Crystal Palace jauh daripada penyikiran. Dan best play untuk pasukan Crystal Palace musim ni, banyak atau pemain perform untuk pasukan Crystal Palace. Contoh macam Eberechi Eze, Michael Olise, Mark Guehi. Eze dengan Mark Guehi sampai dapat kolak untuk pasukan England. Tapi aku rasa best player untuk pasukan Crystal Palace musim ni aku letak Eberechi Eze lah. Dia ni berbakat, skillful, boleh score dan juga ada vision. Worst player aku rasa tak banyak lah kita nak letak, tapi aku rasa Sam Johnstone, goalkeeper pasukan Crystal Palace. Musim lepas adalah key player untuk pasukan West Brom, lepas tu pindah ke pasukan Crystal Palace, struggle nak dapatkan tempat utama dalam pasukan. Just main 11 kali je musim ni. Dan best transfer aku rasa aku letak Cik Oumar Doucouré. Bukan Cik Oumar, nama dia memang Cik Oumar Doucouré. Walaupun pemain yang paling mahal Crystal Palace sign pada musim ni, tapi dia ni berjaya jadi engine dekat pasukan Crystal Palace tau. Walaupun dia tak bagus daripada segi attacking, tapi dia ni bagus daripada segi creating chance. Dan kalau hampa nak tahu, Cik Oumar Doucouré ni adalah antara pemain yang ada average ketepatan hantaran yang agak tinggi dalam EPL, iaitu 84%. Musim ni dia buat 34 penampilan, solid first E. Untuk worst transfer aku rasa aku letak daripada Bayern Munich lah. Mereka transfer, mereka dapatkan Chris Richard. Dia datang dengan nilai 12 juta euro tapi gagal untuk masuk dalam first E pasukan Crystal Palace. Dia main 9 kali je musim ni, 4 kali sebagai starting 11. Upgrade yang patut Crystal Palace buat, aku rasa mereka ni patut kekalkan key player mereka macam Wilfried Zaha. Tapi Wilfried Zaha dengan kata nak cawarah lah ni, tapi mereka kena kekalkan 2 key player mereka ni, iaitu Eberechi Eze, Michael Olise dan aku rasa Mark Guehi. Mark Guehi adalah antara pemain paling penting juga. Dan mereka ni kena dapatkan striker yang solid pada musim depan. So itulah part 2 analisis pencapaian tim dalam EPL pada musim ni. Kalau ada apa-apa nak tambah, boleh komen dekat bawah. Dan next video kita akan buat part 3 pula, tim daripada nombor 10 sampai nombor 6. So itulah video kali ini. Dan sekali lagi kita sedang menuju ke 100,000 subscriber. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa juga subscribe Pala Bola News, berita harian boleh support setiap hari insya-Allah. Link semua ada dekat description kat bawah, okey? Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.